Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang dikasihi Tuan pengurusi pengacara majlis pada malam ini, khususnya kepada yang berbahagia pengurusi serta ahli jawatan kuasa, yang berbahagia tuan-tuan haji, puan-puan hajah, yang dimuliakan juga para asatizah, para guru sekalian, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, harapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin kurnianya pada malam ini. Alhamdulillah, dapat kita bertemu bersua muka di dalam majlis ilmu pada malam ini, majlis ceramah agama. Tajuknya berkaitan tentang mana milik kita. Tadi saya baca ayat berkenaan dengan Isra wal Mi'raj, menghormati bulan Rajab. Ya Allah Subhanahu wa taala paparkan satu peristiwa besar kepada kita sekalian, Isra wal Mi'raj. Jadi insya-Allah dalam tajuk ini kita akan kaitkanlah berkaitan tentang peristiwa semasa, terutamanya kehidupan kita di alam maya ini adalah merupakan satu tempat persinggahan buat kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia ini berbekalkan akhirat untuk sama-sama kita mengutiplah seberapa banyak bekalan kita yang akan kita bawa kembali nanti di alam bapa, alam abadi insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah taala sekalian, kalau kita lihat dalam satu ayat surah Al-Ghafir ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqakum min turab summa min nutfah summa min 'alaqah summa yukhrijukum tifla summa yukhrijukum tifla ila akhir ayat, sehinggalah ayat yang terakhir, yaitu yang berbunyi wala'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala firman kepada kita, di mana Allah taala suruh merenung berkaitan tentang kejadian kita yang Allah taala ciptakan kita ni sebenarnya daripada tanah. Kita tahu kita semua daripada tanah. Ada juga segolongan manusia yang dijadikan tanah tetapi tidak mahu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka rasa apa yang mereka miliki
itulah miliknya, bukan milik sementara, bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah ada segelintir manusia yang memang dia sangat gemar cinta sembah Allah. Ada segelintir manusia hanyut di dalam kemewahan kehidupan. Kerana mereka merasakan harta itu ana yang punya, bukan Allah yang punya. Sedangkan kita ketahui bahawasanya kehidupan kita yang Allah Ta'ala jadikan kita ini daripada tanah. Kemudian daripada tanah itu, Allah Ta'ala jadikan kita juga daripada setitis air mani. Ini memang realiti lah. Yang mana Allah Ta'ala jadikan setitis air mani itu diletakkan dalam rahim yang amat kukuh. Sehinggalah pasangan kita, khususnya isteri kita, mengandunglah selama 9 bulan lebih. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan kepada seluruh kandungan tadi, ada bentuk dagingnya, ada bentuk darah, beku, bagai lagi lah, sehingga dilahirkan di muka bumi ini di dalam keadaan Allah Ta'ala. Jadi kita faham, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bermula daripada tanah, tetapi akhirnya Allah Ta'ala jadikan kita seelok-elok kejadian. Inilah nak menunjukkan bahawasanya betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya syarahkan pada malam ini, saya yakin percaya kaum ibu, bapa dan bagai lagi telah memahami konsep kejadian kita manusia. Tetapi bagaimanakah boleh berlakunya jarak antara kita? Ada orang gemar hari ini berbakti kepada Allah, ada orang hari ini engkar perintah Allah. Kenapakah berlaku jarak dalam kehidupan kita sesama manusia? Kerana konsepnya mereka tidak memahami konsep kejadian manusia. Mereka juga tidak memahami bagaimana kedudukan taraf kita selaku manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, berpunca daripada ilmu lah. Jadi bagi kita yang menuntut ilmu pengetahuan, kita yakin percaya, Masya Allah, sesungguhnya Allah lah segala milik yang ada pada kita, hanya kita ni menumpang sementara sahaja. Muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Nah, kalau kita lihat pada tajuk yang diberikan oleh pihak pengurusi jabatan kuasa surau ini melambangkan satu tajuk tauhid yang amat besar nilai di sisi Allah Ta'ala. Mana milik kita? Ini digambarkan ianya merupakan satu tauhid yang maha tinggi. Kadang-kadang seringkali gagal kita capai dalam kehidupan kita semua. Ya, contoh seperti mana yang saya papar tadi lah. Kita diberikan kekayaan. Ada orang mengaku itu saya yang punya. Diberikan kemewahan, saya yang punya. Berikan ini rumah besar, harta banyak, saya yang punya. Berikan isteri, saya yang punya. Beri suami, saya yang punya. Sedangkan itu tumpangan sementara sahaja. Lah, apakah yang kita punya? Yang kita punya sebenarnya, kalau ikut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Ta'ala berfirman kepada kita semua, ini yang kita punya. Dalam keadaan kita tidak apa-apa kita miliki, tapi Allah Ta'ala suruh usahakan, suruh kita cari, suruh kita tanam, suruh kita suburkan dengan perkara-perkara yang dinyatakan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 ni. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Sampailah akhir ayat. Muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, membawa artinya bagaimanakah
Allah Ta'ala menyuruh kita sekalian selaku hambanya, bila mana diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka infaklah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepada kamu. Dan kita semua dalam sana berlaku infak ni. Ini kita punya. Ini kita punya. Dan kata Allah, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, yakni menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang yang soleh. Inilah rintihan sebahagian daripada hamba Allah yang mereka tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana diberikan harta kekayaan, lalu mereka tadi hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk kubur baru menyesal, ya Allah, ya Tuhanku, saya nak sedekah, nak infak, nak tu, nak ini, ya Allah. Terlambat. Pasal apa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Inilah yang menjadi satu penyesalan kepada hamba-hamba Allah yang mana mereka tidak memahami konsep milik yang ada pada kita ni hanyalah sementara sahaja. Tapi Allah Ta'ala suruh berusaha demi untuk nak mengekalkan kemuliaan kita di akhirat kelak. Allah Ta'ala suruh kita usaha. Inilah kita usaha belakang. Berada dalam majlis ilmu pada malam ini, Masya Allah, kita menuntut keredaan Allah. Ya, kita menuntut hari ini balasan kebahagiaan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan sedekah, infak. Ada satu peristiwa berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Walaupun cerita ni pernah kita dengar, terutama kaum ibu lah. Waktu mana kuliah duha pernah saya sebut cerita ni. Pernah saya perkatakan cerita ni bagaimana sepasang suami isteri di zaman Nabi Musa alaihissalam hidupnya dalam kemiskinan. Memang dialah yang paling miskin. Kalau kita hari ini catat nama dalam kampung tu, dialah paling miskin. Maka satu hari tidak putus asa isteri dia. Dia kata, bang, kalau abang pergi solat nanti bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, abang jangan lupa minta suruh dia doa kita, ya. Inilah penting doa orang alim pada kita sekalian. Inilah penting kita berada di bawah kepala para alim ulama dalam kelas-kelas agama. Sebab nasihat ceramah ini juga merupakan doa para alim ulama sekalian. Nah, dia jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, hari pertama dia tak jumpa lagi. Malu. Nak menzahirkan kemiskinan, kehidupan dia malu. Macam kita lah dah. Nak pinjam dengan kawan ni, mula-mula malu. Pergi balik mudah mandi, tak jadi. Balik rumah tangan kosong. Isteri kata, okey ke? Tak okey, malu lah bang. Nak pinjam dengan kawan ni malu. Dia pun jumpa Nabi Musa, tebal muka. Hari yang ketiga jumpa Nabi Musa. Musa kata, hajat apa? Wahai Nabi Allah Musa, mohonlah sedikit doa daripada Nabi Allah Musa ni. Semoga saya dengan isteri diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberikan sedikit kemewahan, rezeki melimpah ruah. Rizqan wasi'ah yang kita baca doa, ya. Maka Nabi Musa kata, memang kamu berhajat ke? Apakah kamu tidak takut kalaulah kamu jadi kaya? Kamu takut atau tidak? InsyaAllah saya cuba. Saya cuba. Maka Nabi Musa kata, tak apalah. Malam nanti saya akan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah pagi besok subuh saya akan maklum keputusan pada Allah. Dia pun balik beritahu pada isteri dia, saya panggil sayang sayang, ya. Abang dah jumpa Nabi Musa tadi, abang dah beritahu segala-galanya.
Dia terima permintaan kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah keberkatan dalam rumah tangga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Kita semua begitu juga. Ya. Maka bagi besok dia pergilah sembahyang. Lepas tu Nabi Musa panggil dia. Mai, dia kata, Alhamdulillah. Semalam aku telah munajat doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah maklum keputusannya pada aku, kata Nabi Musa. Kamu diberikan kekayaan oleh Allah cuma setahun saja. Terima syarat ni. Kalau kamu setuju, insya-Allah berunding dengan isteri nanti, datang nanti boleh kita tanda tangan MOU, insya-Allah ya. Setahun. Setahun ya. Dia berbincang-bincang, setujulah. Bang okey, bang setahun pun tak apalah, bang, insya-Allah. Kita akan mengolahkan kekayaan bila mana kita dapat nanti, wahai abang sayang. Alhamdulillah. Hari ni kita nak cari isteri ni, bukan dapat bawa sana bawa sini, beli tu beli kain baju, tak khabar dia. Oh, mami jarum ya. Tebak gua ya. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala berilah kepada dia punca rezeki. Kita dah dengar cerita ni, kita ulang. Ini motivasi yang sangat indah. Satu motivasi yang cukup memberikan kepada kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia pun diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pelbagai cara. Cucuk tanamnya, berdagang jual beli, apa lagi dia buat belaka. Ya. Alhamdulillah, 6 bulan telah pun berlalu. Kekayaan yang Allah Ta'ala bagi dah 6 bulan dia miliki. Cuma tinggal 6 bulan sahaja. Maka 6 bulan dia tanya isteri dia kata, ada saki baki lagi kekayaan yang kita ada ni, agak-agak apa yang kita nak lakukan 6 bulan ni supaya kita kekal, diberikan oleh Allah Ta'ala, tidak akan tarik kekayaan kita selama setahun. Isteri dia pun orang yang educated juga. Orang yang ada ilmu. Ya? Macam ibu-ibu lah kan. Kalau isteri suami bagi 1,000 sebulan simpan, masuk gaji tak habis lagi. Contohlah ya. Bertambah lagi 1,000. Jadi kita simpan belaka tak? Celah-celah kain simpan. Mana lagi? Kita simpan belaka. Selit sana 200, selit sini 200, dalam beg kecil 200. Nak tunjuknya pandai. Akhir dia kata, bang, kita lihat, abang lihat tak? Di sepanjang perjalanan rumah kita ni ada je orang ni lalu berdagang. Dan sesungguhnya mereka ni perlu tempat teduh, perlu wakaf. Kalau dah perlu wakaf tu tadi, bagaimana kalau kita bina wakaf untuk mereka berehat, di samping bina wakaf itu juga kita sediakan raikan mereka dengan minuman, makanan. Harta kita banyak ni, kita sedekah. Setuju? Wah, dia kata, kepala otak saya memang genius. Memanglah bijak. Maka dia bina gazebo, kalau kita gazebo lah sekarang ya. Bina wakaf juga dia. Hampir 15 buah. Dia bina wakaf tu tadi, pedagang lalu-lalang di situ lah. Berteduh. Dan dia raihkan dengan makan minum, dia sedia minuman, sedia makanan. Maka akhir sampai setahun, Nabi Musa lihat bagaimana masih kaya lagi sepasang suami isteri ni. Kan jadi setahun, tak senang hati Nabi Musa. Malam dia pun munajat kepada Allah Ta'ala, Ya Rabbi, kata jadi setahun sepasang isteri, kenapa tidak pernah surut harta dia, tak miskin, dah sampai setahun lebih ni, masih banyak harta. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, aku hari ini malu kepada manusia yang hari ini sanggup melaksanakan sedekah infak dengan harta yang
Dengan sifat murah aku, Ar-Razzaq, bagai lagi yang ada pada aku ni. Aku nak tarik balik kekayaan pada manusia yang sebegini. Aku malu, kata Allah pada Nabi Musa. Biarlah dia kekayaan dia. Akhirnya, Nabi Musa pun aku. Jadi beginilah yang kita fahami. Saya juga yakin para ibu bapa sekalian diberikan kesihatan walafiat, diberikan kelapangan masa, mudah kita datang menuntut ilmu, kebarangkaliannya juga kita banyak lakukan infak sedekah kepada sesiapa sahaja, sama ada keluarga, sama ada golongan fakir miskin. Sebab itulah Allah Ta'ala panjangkan usia kita ni semua, insya-Allah. Wallahu alam lah, lama saya tak datang sini. Ada orang mati ke? Dah lama saya tak datang ni. Saya nampak je ada sama muka ni, masya-Allah, ada belakang ni. Masih Allah Taala panjangkan. Itulah asbab kita ni bersedekah banyak, memang benar. Jadi Allah Taala malu nak menarik kekayaan, malu nak tarik nikmat yang ada pada kita, kalau kita jadi seorang yang amat pemurah dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka sebab itulah kita disarankan untuk jadikanlah amalan di atas muka bumi ini, yakni bagaimana nak menentukan keuntungan kita sama ada baik atau tidak dunia pada akhirat, maka kita kena usahakanlah. Kalau ikut pada tema tajuk kita ni, lagu Rabbani ya, betul ya. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Jangan sambung ya, sambung tak ceramah hari ni. Dia di situ ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita ni, dalam hati pemikiran kita ulul albab ni, bercahayanya bila mana kita berfikir dengan akal yang cantik, yang mulia ini, Allah Ta'ala suruh kita fikir untuk kita usahakan macam mana kan nak dapat kelabatan, keuntungan pada dunia kita. Walaupun kita tahu bukan milik kita, daripada rambut sampai hujung bukan milik kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya kalaulah tengok pada wajah-wajah kita ni ada benda-benda yang agak panjang. Apa dia ya? Kuku panjang, suruh dipotongnya 40 hari. Segala bulu-bulu, bila mana hari ni panjang lebih 40 hari, salah dalam sisi agamanya. Kadang-kadang belum makin balik, belum tak balik lagi, kita tak pernah hari ni bunting. Contoh bagaimanakah apa yang ada pada kita ni, dia boleh merumitkan kita, boleh merisaukan kita, boleh merimaskan kita. Jadi pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dan syariat seperti mana kita yakini, percayai, yang kita teladani, yang kita tuntuti, bagaimana setiap yang ada pada tubuh badan kita ni Allah Ta'ala suruh bersih. Arahan siapa tu suruh bersih? Arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok misal panjang dia suruh trim. Tengok bulu hidung hari ni panjang dia suruh trim. Tengok bulu ketiak panjang hari ni suruh trim. Jangan pula sampai bulu ketiak boleh buat cungkir gigi hari ni panjang. Jangan. Ini syariat Nabi SAW suruh kita hari ni clear belakang. Jangan sampai 40 hari, jangan jadi syaraf-syaraf. Sebab tu Allah Ta'ala hari ini suruh kita menjaga kebersihan. Bila mana kita jaga kebersihan, Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita. Bagaimana orangnya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala cinta kasih pada orang hari ini yang suci bersih. Ini suruhan agama kita fahami sama. Jadi sebab itulah bila mana kita hari ini jadi orang Islam, kita kena berusaha melaksanakan pelbagai bentuk amalan supaya dapat menentukan nasib kita sama ada dunia dan akhirat
insya-Allah kita berkehendakkan kepada kebahagiaan. Seperti mana kita doa selepas sembahyang dan bagai lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Inilah cita-cita kita. Di samping juga kita nak juga syafaat Nabi. Kenapa? Selain daripada kita ikut arahan Allah, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi syafaat kita. Maka jangan lupa dalam doa kita masuklah elemen-elemen berkata syafaat Nabi dengan kita doa Allahumma rzuqni syafaatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amat penting. Doa sentiasa. Setiap kali sembahyang minta rezekikanlah kami ya Allah. Aku ni ya Allah, supaya dapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa kita kena baca. Jangan tak baca pasal Nabi suruh, Allah Taala suruh. Pasal apa tu? Inilah yang akan menentukan keuntungan kita. Sama ada dunia akhirat lebih-lebih lagi. Bila mana kita dapat syafaat Nabi, kita tahulah ibu sekalian ya. Alhamdulillah kita diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedarlah kita. Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita sekalian, sedarlah kita bahawasanya kebahagiaan akhirat ini tidak mungkin dapat dinikmati tanpa melakukan amal-amal baik di dunia ini. Alhamdulillah. Sedekah dah buat, infak dah buat, beris, macam-macam kita dah laksanakan selaku kita Islam ni. Maka muslimin yang dirahmati Allah Taala sekalian, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara ni kalau kita buat, insya-Allah dia boleh menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi saya tilik-tilik yang 4 perkara yang ada dalam kitab pada malam ini, kesemuanya telah pun kita lakukan. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk nak menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat ni, alhamdulillah, jika ingin surga, kita pun dah sembahyang belakang. Nah, berkaitan dengan sembahyang ni juga, kita perlulah amati maknanya elemen-elemen khusyuk tawaduk tu. Baik saya sendiri pun seboleh-bolehnya mengutamakanlah, tekankanlah dalam hati kita ni sifat qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Mesti nak jadi sembahyang yang terbaik, nak jadi kita ni akan memiliki akhirat yang terbaik, maka tak boleh tidak hari ini kena ada elemen-elemen ini. Lah sebab itu kalau di Arab ni kadang-kadang kita pergi Mekah ni, kalau lah lihat berkaitan dengan khusyuk ni, Pak Arab ni dia tahu dah. Kalau angkat takbir 3-4 kali tu tidak ada negara lain lah. Mungkin negara Malaysia, Thailand, Brunei dan bagai lagi. Apa saya nak cakap ni? Dia dah kenal. Kalau lah takbir 3-4 kali tu dia kata bukan orang Arab. Dia orang Malaysia. Dia cakap gitu. Sampai dia boleh tahu ya. Dia boleh baca kita khusyuk atau tidak. Tetapi ada juga ya, orang-orang di Arab ni pun lebih tua pada kita pun ada. Tengah-tengah sembahyang dia telefon berbunyi, dia boleh cakap kat kawan dia, solah. Nah, dia ambil handphone dalam poket dia. Ya. Berdering. Dia kata solah. Kalau kita nak buat pengukuran muslimin yang dirahmati Allah Taala sekalian, khusyuk atau tidak? Memang tak khusyuk. Wallahu a'lam mazhab mana kita tak tahu. Tapi kalau kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita tidak bolehlah hari ni menjawab sedemikian. Sebab itulah kita ni juga bila nak sembahyang, kesemua peralatan teknologi yang ada pada kita ni kena tutup ataupun silent. Jangan jadi ada satu kes yang sembahyang, tak silap saya di Malaysia ni sembahyang. Ya? Di Malaysia. Dia lupa nak tutup ni, tiba-tiba tengah sembahyang dia jadi imam.
keluar lagu Cindai, Siti Nurhalizah. Cindai lagu mana? Orang mak begitu. Dia lupa, dia pesan tapi dia bercakap sedap. Dia kata, Ustaz, kita ni Ustaz, sembahyang kena kosong Ustaz. Ustaz kata, iyalah. Dia cakap pada siapa? Ustaz Abdullah Khairi dia cakap. Abdullah Khairi kata, betul. Dia jadi iman terlupa nak tutup. Ya, tapi sebab itulah kita hari ini mesti kena waspada, kena ambil tanggungjawab berkaitan tentang alat komunikasi yang ada pada kita dalam poket kita. Kalau boleh, kita kena silent. Sebab dia hari ini boleh mengganggu gugat kekhusyukan para makmum yang lain. Sebab itulah Nabi SAW menekankan amalan rohani seperti sembahyang ini yang kita lakukan dengan khusyuk dan tawaduk, seperti mana Al-Mu'minu ayat pertama yang dah pun kita baca semua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Semua kita baca, kita faham. Kita faham kepentingan solat sembahyang itu menjadikan kehidupan cahaya pada kita sekalian. Jadi sebab itulah muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, artinya untuk nak mendamba syurga Allah bukan satu perkara yang mudah. Ya Allah Ta'ala janjikan kepada kita, kenalah kita hari ini bertukus lumus untuk menghadirkan sekeping hati yang suci bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata untuk kita mendapat satu habuan yang amat tinggi di sisi Allah. Apa? Syurga. Tak ada balasan yang paling tinggi, Allah, syurga Allah, selain daripada kita menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri-ciri dalam sembahyang inilah yang perlu kita tekankan demi untuk kita mendamba memperoleh tawaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beri sekejap, jangan ke mana-mana ya. Saya minum sekejap. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa billah billahil azim. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan dalam kehidupan kita ni seperti mana juga kita sentiasa baca Suratul Mulk ni setiap kali masuk saja waktu maghrib sampai isyak, bagai lagi tengah-tengah malam, kita sentiasa baca Suratul Mulk yang mengandungi 30 ayat ni, juzuk yang ke-29 dan pula surah yang ke-67. Ayat yang kedua kita sentiasa baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita sentiasa baca. Jadi bagaimana Allah Ta'ala menguji di atas kematian dan kehidupan yang kita ada di dunia hari ini, supaya kita bersama-sama lah mencipta ataupun melaksanakan amalan-amalan yang terbaik di kalangan kita semua. Maka siapa yang terbaik, maka dialah jago. Siapa yang terbaik, dialah cemerlang. Siapa yang terbaik, dialah gemilang. Siapa terbaik, dialah dapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diri saya sendiri pun sama juga, saya mengingatkan agar sama-sama kita mengekalkanlah sembahyang yang khusyuk dan tawaduk ni. Jadi bagaimana caranya? Berdampinglah, tanyalah para alim ulama, para guru kita sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan ramuan rempah ratus yang dicerita, diucap ataupun diberikan penjelasan oleh para guru kita, termasuk orang alim, insya-Allah akan memberikan kesuburan pada hati, akan mengingatkan hati-hati kita ni hanya Allah sahajalah. Bila mana kita melaksanakan sembahyang, tak adalah perkara-perkara duniawi yang boleh menusuk kalbu ataupun berada di dalam hati kita sekalian. Sebab itu para ahli ulama menyatakan bahawasanya dalam sembahyang itu adanya elemen-elemen yang boleh
mendekatkan kita dengan Allah, meyakinkan kekuasaannya, yakni tauhid yang dah kita sedia maklum, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak boleh dinafikan lagi bagaimana hubungan yang amat kukuh antara hamba dengan Allah bila dia memahami 7 ayat Al-Fatihah yang dibaca, yang diulang. Ada di kalangan kita juga bertahun-tahun baca Fatihah, mana tak ingat, ada juga lama dah sembahyang. Ayat pertama pun dia entah, kedua tak tahu. Sedangkan sembahyang sudah lama. Cubalah. Mungkin kita dalam dewan solat kita ni semuanya alhamdulillah ingat belakang. Ya? Makna perkataan yang kita baca tu pada lisan diucapnya, diterjemah pada hati, insya-Allah. Jadi elemen-elemen ini jugalah salah satu daripada menguatkan sembahyang kita jadi sembahyang yang diangkat oleh Allah Ta'ala, disimpan tempat yang kukuh nanti. Pasal apa? Sebab penuh dengan kualiti. Saya pula untuk bunyi insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kata para alim ulama, kalau tidak hadamkan 7 ayat ni dalam hati sanubari kita, menandakan tidak akan kukuhnya tauhid kita. Sama ada tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tidak akan jadi kukuh. Tidak ada keyakinan yang teguh. Jadi sebab itulah, bila mana kita dapat menghadamkan 7 ayat Al-Fatihah ini benar-benar, maka inilah menjadikan satu paksi, satu foundation tapak yang amat kukuh, yang kita hidup tidak ada apa-apa sendara melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tak minta pada makhluk, tidak bergantung pada sesiapa, tapi gantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah para alim ulama menekankan kita supaya hadamkan, supaya kita hari ini benar-benar dapat menguasai, memahami di segala ayat yang kita baca tadi. Bila mana kita faham satu persatu, insya-Allah sembahyang kita jadi sembahyang yang penuh dengan nilai kualiti yang amat hebat, yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya sembahyang ni akan jadi nur lah. Ya, seperti mana kita sedia maklum, jadi cahaya. Dan kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika nak kebahagiaan juga di akhirat, sentiasalah baca Al-Quran. Kita dah baca belakang, ya, ada orang hari ni sentiasa baca, lepas baca macam baca novel lah. Ada orang hari ni bawa Quran pergi supermarket, tengah-tengah beli barang dia buka sekejap, dia tutup, ya, gitu ya. Ada juga kita cara kita. Jadi yang paling pentingnya, alhamdulillah, kita telah baca Al-Quran, maka ini juga salah satu daripada orang yang bertindakan kepada kebahagiaan. Dia bila mana disebut nama Allah banyak-banyak, kalimah dibaca. Begitu juga diulangi surat cinta yang kita dahulunya simpan bertahun-tahun kan. Ingat tengok, tidak rasa cinta dalam hati. Jadi begitulah perumpamaannya kita baca Al-Quran ni berkali-kali, setiap masa ada ruang masa baca. Duk kat mana saja baca, insya-Allah. Dengan syarat berwuduk kitanya, alhamdulillah, ini akan menambahkan kecintaan, kebahagiaan dalam hati kita. Allah Ta'ala makin tambah, makin beri. Dan Allah Ta'ala sentiasa merahmati kita yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada kebahagiaan juga yang kita nak kaya pada dunia, banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana istighfar yang dilakukan oleh seorang pemuda, di mana pemuda ni dia bertindak bertemu dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Pernah dengar cerita ya? Ibu boleh pernah dengar tak? Pernah tak dengar cerita ni? Pernah kan? Ya, satu hari seorang tua ni nak menumpang tidur di dalam masjid.
Jadi pengurusi masjid, jemaah masjid kata mana boleh tidur di masjid. Masjid ni bukan tempat tidur, tak boleh cik. Jadi kalau tak boleh di dalam masjid, di luar masjid boleh ke? Di luar masjid pun tak boleh juga, di kawasan masjid. Kalau di tangga masjid boleh tak? Wah, di tangga masjid nampaklah kami ni tak erti bahasa. Ya. Kenapanya hina sangat saya buat pada pakcik, beri pakcik tidur dekat tangga. Maka dalam keadaan orang tua tu tadi dia minta izin dengan pengurusi SJK tak bagi, tiba-tiba penjual roti ni datang. Tengok dalam keadaan yang berlaku tadi, siapalah orang tua tadi. Pakcik apa yang berlaku? Ya saya ni daripada jauh, tapi nak numpang tidur masjid tak diberikan keizinan. Kata penjual roti ni betul lah. Sekarang ni banyak berlaku rongkokan peti-peti duit di masjid. Jadi bimbang juga. Kalau hilang pagi besok tak ada orang lain dah, pakcik je. Lebih baik tidur rumah saya lah, senang. Tidur rumah saya lah, selamat sikit. Kalau lah malam tak ada kecuriannya, tidaklah pakcik yang ambil. Pasal pakcik ni selamat, saya bawa balik rumah. Betul juga. Dia ucap terima kasih. Maka naiklah kenderaan. Ya, apa dia ni? Penjual roti tadi balik ke rumah. Ketiga tu macam mana isteri dia sudah menyediakan tempat tidur? Macam mana tahu isteri ni dah sedia awal lagi tempat tidur. Jadi orang-orang Arab ni biasa macam kita lah. Kita ada rumah besar ni 5-6 bilik, satu bilik tu khusus untuk tetamu datang. Sama ada adik-adik kita, pak saudara kita, kawan-kawan kita jauh kan. Bilik ni jangan usir. Satu lagi tempat semayang, kita dah buat. Maka dia sediakan inilah bilik tuan Maka naik tadi dia kata, tuan berehat dulu tuan. Kalau boleh, minumlah sedikit minuman ni untuk menghilangkan kehausan. Mungkin tuan penat, dia pun terima kasih banyak. Apa gitu bini diberikan tempat yang cantik untuk berehat, makan minum dihidangkan. Dia minta izin dengan orang tua tadi supaya apa dia? Supaya dia nak menyiapkan bekalan ataupun nak menyiapkan untuk roti pagi besok. Ya. Jadi dia pun pergi. Dalam keadaan dia dekat dapur tu, diperhati oleh orang tua ni, mulutnya sentiasa terkemak kambing. Apa yang dibacanya? Maka orang tua tadi tanya, wahai pemuda, boleh tak saya tahu apa yang kamu baca? Saya baca istighfar kepada Allah Ta'ala sentiasa. Dengan istighfar apa yang kamu dapat? Alhamdulillah. Saya dulunya seorang penjual roti biasa saja menjajah. Tapi hari ini Allah Ta'ala dah beri semua yang saya miliki. Rumah ada, kenderaan ada, sedikit keuangan ada, tak banyak dah. Semua dapat dengan istighfar. Jadi yang kamu istighfar untuk apa lagi? Semua dah dapat. Kalau dah dapat, berhentilah. Buat apa nak istighfar lagi? Niat saya satu saja. Saya istighfar ni, saya mohon kepada Allah agar pertemukan saya dengan Imam Ahmad Ibn Muhammad. Saya benar-benar nak peluk dia, nak jumpa dia, nak cium dia. Oh, itu hajat kamu benar? Kalau begitu wahai pemuda, akulah Imam Ahmad Ibn Muhammad. JK Masjid tadi tak tanya aku siapa, bodoh. Contohnya tak bodoh lah Dia telah ambil keberkatan. Orang tanya lah bila mana datang, Pak Cik dari mana? Dekat sana siapa? Asalnya mana? Tanya lah. Tak boleh. Ya. Ambil keberkatan, orang datang jauh tetamu Allah. Sama juga orang datang rumah kita tetamu Allah, ambil keberkatan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang percaya kepada Allah dan Rasul hari kiamat, raihlah tetamu. Orang daripada jauh datang ke masjid kita bawa berkah.
Mungkin dengan keberkatan dia datang tadi, jemaah minggu depan, biasa 6,000, jadi 10,000. Kita tak tahu. Mungkin dia wali Allah. Mungkin dia para wali. Kenapa tak nak ambil keberkatan? Mana keberkatan tadi diperoleh oleh siapa dia? Pemuda yang Jawawati tadi dapat. Memeluk Imam Ahmad. Yang kita tahu, sejarah Imam Ahmad ni amatlah indah, amat cantik. Ya? Muslimin yang berrahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi saya berbuat tadi, banyak istighfar, rezeki Allah Ta'ala sentiasa permudahkan. Ya, kita istighfar. Hari-hari istighfar. Macam kita baca Yasin hari-hari. Hari-hari baca Yasin, kita tak makan satu hari pun tak lapar. Kalau baca sekali mungkin lapar. Cuba baca 5-6 kali. InsyaAllah tak akan lapar. Betul tak? Betul ya? Sebab apa? Dah lagi. Macam orang perempuan kita lah. Bila mana pergi emporium, galik dia. Kita lepas tak pinggang mangkuk, galik dia. Dia tak tanya, bang nak makan apa? Tak. Dia galik pilih pinggang capur. Dia galik. Dapat dia pinggang. Begitulah kita tengok bagaimana orang hari ini yang asyik beristighfar, asyik baca Quran, asyik dia hari ini sembahyang sunat banyak-banyak, maka memang benar pintu rezeki Allah Ta'ala sentiasa buka pada kita sekalian. Yang dirasai kemungkinan ayah ibu dah rasa dah kehidupan kita hari ini. Kenapa rasa bahagia? Kenapa ibu rasa bahagia? Kenapa ayah rasa bahagia? Sebab kita laksanakan, utamakan hak Allah terlebih dahulu dan kita kemudiankan hak kita. Sebab kita tahu kita tak ada apa-apa yang punya. Allah lah yang memiliki semuanya. Kalau duduk kat situ senang, ya Allah. Jadi kalau duduk kat situ tak payah ceramah lah, rasa pasal apa dah faham lagu. Tujuan ceramah tadi ada yang faham, ada yang tidak. Tapi kalau kita ni kelak orang menuntut ilmu, semua dapat kefahaman. InsyaAllah. Sebab itulah bila mana faham, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah Ta'ala berikan kefahaman agama, mudah dia buat kebajikan. Pantang tengok orang susah, terasa hati, ya Allah. Macam bulan puasa lah, tak lama kita nak masuk, insyaAllah ya, hati kita akan berubah 100% berubah. Kalaulah belum Ramadan mungkin kita tidak seperti itu, tapi Ramadan sifat perlombaan pada kita sekalian untuk menyantuni kumpulan yang tak berupaya, akan bangkit perasaan semangat kita untuk bantu tolong, untuk hari ini memberikan bantuan dengan seikhlasnya kepada golongan-golongan asnaf, terutama adik-beradik kita di kampung. Susah mereka nya, pak saudara kita susahnya, anak saudara kita susahnya. Bangkit dalam hati tadi sifat nak menolong bila mana datang Ramadan, kerana perasaan Ramadan itu datang menusuk hati tadi, boleh melembutkan hati-hati kita untuk jadi manusia yang terbaik berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Fastabiqul khairat, menjadikan satu perkara yang paling utama, berlumba dalam kebajikan Ramadan. Orang tu hantar dekat surah bagai lagi, makanan, minuman, buah kerungu, ya, nasi berani, nasi kambing gang, apa lagi, kambing perak lokmi, contoh dia. Ya, muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Mengakhiri kita punya ceramah pada malam ini dengan tajuk mana milik kita ni. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan kita setiap kehidupan yang kita lalui ini pastinya akan menerima ataupun kita akan menempuh saat kematian kita. Jadi bila kematian kita datang ini, tak lain tak bukan pada kita semuanya, kita akan melihat satu perkara dalam diri kita, apakah amalan-amalan yang benar-benar
ikhlas kita laksanakan waktu hidup ni, inilah yang akan menjamin kebahagiaan kita. Sebab itulah saya nak tekankan kepada diri saya sendiri juga, ikhlaskanlah dalam apa juga perkataan perbuatan kita. Mudah-mudahan dengan keikhlasan yang kita bantu, dengan hari ini kemurnian hati kita sungguh demi kerana Allah kita laksana ni, insya-Allah mudah-mudahan yang ikhlas inilah yang akan menjadi amalan yang paling berkesan dalam hidup kita di akhirat kelak, seperti mana yang dipaparkan dalam sebuah cerita yang kita ketahui. Saya nak tutup pada malam cerita ni, bagaimana 3 orang pemuda yang amat ikhlas dalam kehidupan dia, sehingga mana dia dikejar oleh perompak, sehingga dia masuk dalam sebuah gua. Tiba-tiba batu daripada bukit tadi menggelosor turun, menutupi pintu gua, tak boleh keluar, duduk dalam kegelapan. Dia bincang 3 orang ni, agak-agak apakah amalan ikhlas yang pernah kamu lakukan? Jawab seorang pemuda ni, aku ada ibu bapa. Aku ada ibu bapa ni, ketika mana mak ayah aku ni pada malam tu adalah niatnya nak minum susu dan suruh beli susu. Dia pergi beli, bila-bila balik rumah, tiba-tiba balik rumah, mak dah tidur, ayah dah tidur. Tapi dia masih lagi memegang minuman tadi, dia tak tidur sehingga mak ayah dia bangun, barulah dia tuang dalam gelas dan berikan pada mak ayah dia. Artinya benar-benar dia ikhlas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh mak ayah tadi, sehingga kan dia tidak kejut mak dia daripada tidur. Dia menanti bila sedar kedua orang tua ni, dia akan menyuap susu ke mulut mak ayahnya. Tanda apa? Tanda inilah balasan yang mana pada satu ketika dahulu maknya telah menyusui dia selama 2 tahun. Kita tahu hari ini dia cuba nak menyuapkan susu pada mak ayah, nak membalas jasa-jasa mak yang telah pun memberikan susuan padanya. Murni hati dia, tetapi pada keadaan mak tidur dia tidak kejut, takut terganggu. Dengan keikhlasan yang telah pun dia lakukan tadi, maka alhamdulillah batu tadi pun bergerak, maka nampak cahaya. Yang kedua pula pun demikianlah, dia cerita satu keikhlasan yang dia lakukan. Macam mana ada seorang pemuda ni, bila mana dia mengembala kambing yang agak banyak, tiba-tiba Umar Al-Khattab datang. Umar Al-Khattab datang hari ni minta nak beli seekor kambing. Dia mengata pada Umar Al-Khattab, ini ada orang yang punya, bukan saya yang punya. Siapa yang punya? Tuan kau ke? Tak. Alah, kalau tak ada yang punya, bagi murah-murah je lah. Dah orang tak ada. Kalau 1000 bagilah 500, mana dia tahu? Tapi ada yang mengetahui, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang budak kecil pernah bercakap di hadapan Umar Al-Khattab sebegitu. Nak menunjuknya bagaimanakah kecerdikan, keilmuan yang telah pun ditanam oleh mak ayahnya ketika dia kecil. Agak berniaga atau bekerja, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tuan tak ada kamu solat duit dia. Ya. Ya. Orang beli rokok, kamu tak masuk dalam laci, masuk dalam poket kamu. Ini kita tak nak, maka dia takut suruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, insya-Allah ibu bapa carilah sendiri dalam kitab Riyadhus Shalihin ada disebut dalam kitab tu berkaitan dengan cerita ini. Jadi mudah-mudahan sedikit paparan ceramah yang dapat saya berikan dengan tajuk mana milik kita, mungkin ada juga tidak menjurus ke arah itu, tapi insya-Allah saya yakin percaya bahawa saja apa yang kita sampaikan ini kita fahami bahawa saja kita tidak ada apa-apa yang punya pinjaman sahaja, tapi insya-Allah dalam kebahagiaan dalam kehidupan kita ni Allah Taala akan berikan ini kejayaan kepada kita dunia akhirat dengan kita usaha kerana Allah Taala melaksanakan segala perintahnya,
Tidak pernah kita hari ini paling ke belakang perintah Allah. Bahkan kita mengikut perintah Allah seadanya, perintah Rasul seadanya, sehingga kan kita dikembali pulang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita harapkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. InsyaAllah inilah yang kita bertindakkan dalam kehidupan kita, kembali pada Allah, membawa sekeping hati yang sejahtera, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kita fahami, inilah yang akan menjadi kebahagiaan kita bila mana Allah Ta'ala meredai kita dalam kehidupan akhirat, dibalasi dengan pelbagai balasan yang baik pada kita, terutamanya al-jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dari kalimat khasyiya rabbah, kita akan memilikilah masuk dalam surga nanti keindahan yang Allah Ta'ala dah sedia pada kita, yang jujur pada dunia, jujur pada ibadat pada Allah, jujur dalam setiap aspek kehidupan kita, sama ada dengan kawan-kawan kita, pekerjaan kita jujur. InsyaAllah Allah Ta'ala letak seada dalam surga yang amat tinggi, yang amat luas, penuh dengan pelbagai nikmat keindahan yang tak dapat digambarkan oleh mata kita pada dunia. Itu akan jadi milik kita, asbab sekeping hati yang sejahtera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kadar itu dulu untuk malam ini, insyaAllah. Yang baik daripada Allah, kurang sempurna kelemahan diri saya, ampun dan maaf. Terkasar bahasa, tersalah bicara pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit yang dapat kita bincang ada manfaat bersama, dan amal-amalkanlah apa yang dapat kita catat, yang dapat kita faham, dapat kita hadam tadi. InsyaAllah kita amalkanlah seluruh kehidupan kita mengikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat keredaan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah majlis ilmu pada malam ini majlis yang kerabai, rahmati lagi diberkati ya Allah. Perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara. Ampunkanlah ya Allah segala dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, para guru kami ya Allah, sahabat anak kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, muslimin muslimat sama ada yang masih hidup, jiwa yang telah meninggal dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berkatkanlah bulan Rajab pada kami ya Allah, berkatkanlah bulan Syaban akan kami ya Allah, dan sampaikanlah usia kami ini pada bulan Ramadan ya Allah. Mudah-mudahan kami berkat dapat keberkatan, keredaan daripada-Mu jua ya Allah. Rabbana lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.